Tuan, hari ni orang pakai duduk dicampur goi dengan adat apa semua. Ada adat yang dibenarkan oleh agama dan ada adat yang tidak dibenarkan oleh agama. Waktu kita nak pergi Minang, tuan-tuan sekalian, yang menjadi adat yang tidak dibenarkan oleh agama, malah adat itu membawa pula kepada kesyirikan, membawa pula kepada kekufuran. Yang ni tuan-tuan pun tahu dan famous benda ni. Nak pergi Minang ya, bewak pula buat lintas hormat pula bawah tayar kereta kita. Berhenti mengejut, patah balik. Kata ketua rombongan, dia kata pasal apa tuan? Hampa tak nampak bewak lalu tu? Sampai bewak lalu, bewak pun berhenti. Bewak kali-kali, siapa bewak sebenarnya? Bewak pula tanya, siapa bewak? Kita pun say lah apa. Agama tidak pernah mengajar manusia tentang say, malang dan sebagainya. Tuan-tuan ingat elok satu tu. Kita kata hari ni say berarti aku haram, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah Ta'ala terus terang habang kepada kita, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Maknanya Bani Adam kalau dia keluar daripada perut mak dia, dia mai atas dunia ni, tidak ada istilah malang, tidak ada istilah say, tidak ada satu istilah pun yang menyatakan dia ni adalah orang yang tidak baik, kerana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita yang duk pergi letak hari ni malang lah aku, hari ni say lah aku, hari ni celaka lah aku. Tidak ada, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang berbahagia pengerusi Masjid Jami' Tasik Gelugok, timbalan pengerusi, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan yang telah Allah Ta'ala berikan pada malam yang berbahagia ini, untuk sama-sama kita menyambung risalah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitulah kita berada di dalam rumah Allah dan kita berada dalam keadaan intizarus salah ba'da salah, kita menunggu semayang selepas daripada kita semayang. Dan di situ juga kita akan berada di dalam Raudah min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Perkara inilah yang menjadi warisan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang-orang yang hadir ke majlis ilmu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berjumpa dengan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, Nabi akan menyebut dan Nabi akan mengucapkan marhaban bi talibil ilmi,
Selamat datang kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa Nabi sebut macam tu? Kerana baginda Nabi amat menyanjungi orang-orang yang boleh duduk dalam majlis ilmu. Walaupun pada kita rasa majlis ilmu ni macam tak ada apa, tetapi besar manfaat dan impak dia. Salah satunya adalah untuk memudahkan perjalanan ketika mana kita berada di alam kubur. Kita bertemu dengan malaikat mungkar dan juga nakir. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan bagaimana perjalanan kita waktu kita dalam kubur. Kata Nabi SAW, tatkala Nabi menghadiri pengkebumian seorang di kalangan ahli Ansar, orang-orang Ansar, Nabi berdiri, wajalasna haulahu, Nabi berdiri bersama-sama dengan sahabat, antara dia Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Di keliling kubur itu sambil Nabi mengangkat kepalanya di saat itu. Lalu Nabi menyatakan, ista'idhu billahi min azabil qabr marratain aw thalatha marat. Kata Bara' dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni, Nabi duduk di kubur, Nabi berdiri di kubur tu sambil Nabi angkat kepala. Bila Nabi angkat kepala, Nabi kata, ista'idhu billahi min azabil qabr. Perbanyakkanlah kamu memohon azab daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah azab kubur. Bara' kata Nabi sebut benda ni dalam 2 ataupun 3 kali Nabi sebut. Lalu Nabi meneruskan hadis tu. Nabi kata tatkala seseorang itu dikebumikan dan apabila telah pulang, wa tawalla anhu ashabuh la yasma'u qur'ani 'alihim. Nabi kata apabila semua orang pakat balik meninggalkan dia seorang-seorang, maka di saat itu dia akan mendengar derapan tapak kaki orang yang duduk atas kubur dia tadi ni, yang pakat duk tengok macam mana dia disimpan, yang pakat menangisi pemergian dia, yang pakat mendoakan dia. Mereka ni semua akan balik. Bila mereka pakat-pakat balik, kata Nabi, si mayat tadi, yasma'u qur'ani 'alihim, dia mendengar derapan tapak kaki mereka balik daripada bunyi ramai-ramai sampailah bunyi sikit-sikit, lepas tu tak dengar dah. Nabi kata di saat itulah akan datang kepada dia atahu malakan, akan mai kepada dia 2 malaikat, iaitulah malaikat mungkar dan juga malaikat nakir. Tuan-tuan, yang saya sebut ni apa yang Nabi sebut, dan itulah yang akan bakal kita hadapi, termasuk dengan saya hak sebut ni pun. Nabi kata atahu malakan, datang kepada dia itu akan 2 malaikat. Fayuq'idani wa yujlisani, malaikat tu pegang mayat, malaikat tu pegang kita dan dia bagi kita duduk. Lalu dia tanyakan kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhan hang? Maka andainya dia itu adalah abdul mukmin, kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah, menggunakan kefasihan lisan yang ada pada diri dia. Lalu malaikat tanya soalan yang kedua pula kepada dia. Malaikat tanya, madinuka, agama hang apa? Tadi malaikat tanya, Tuhan hang siapa? Hang boleh jawab, kata Tuhan hang Allah. Malaikat tanya kali kedua pula, hang agama apa? Maka dia menjawab, dini al-Islam, agama aku agama Islam. Soalan yang ketiga, malaikat tanya pula kepada dia. Malaikat tanya pula, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Hang kenal tak kenal satu orang manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada seluruh alam ni? Hang kenal tak kenal dia? Maka dia menjawab, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku kenal dan aku bersaksi orang yang diutuskan kepada aku, orang yang diutuskan kepada seluruh alam ni siapa? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya soalan yang keempat,
Wa ma yudrika. Inilah jawapan kenapa tuan-tuan berada dalam majlis ilmu daripada dulu sampai sekarang. Pasal apa tuan-tuan boleh duduk tunggu lepas daripada maghrib, kita tunggu saat dalam majlis ilmu sampai Aisyah. Kalau ada waktu duha, tuan-tuan tunggu waktu duha. Kalau ada waktu subuh, tuan-tuan tunggu waktu subuh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kesan dia tu kita nampak bila ketika mana kita meninggal. Selepas daripada 3 soalan malaikat Munkar dan Nakir, malaikat nanti akan tanya soalan yang keempat. Apa dia soalan yang keempat? Wa ma yudrika. Macam mana hang boleh tahu? Macam mana hang boleh jawab? Bila kami tanya, siapa Tuhan hang? Hang boleh jawab, Tuhan hang Allah. Bila kami tanya, apakah agama hang? Hang boleh jawab, agama hang adalah Islam. Bila kami tanya, siapa orang yang diutuskan kepada hang? Hang boleh jawab, kata Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Macam mana hang boleh tahu? Malaikat tanya. Lalu dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata, qara'tu kitab Allah wa amantu bih wa saddaqtu bih. Dia kata aku boleh tahu pasal atas dunia dulu aku duk pergi mengaji, dia kata. Aku boleh tahu pasal atas dunia dulu aku duk mai kuliah-kuliah. Aku boleh tahu pasal atas dunia dulu aku duduk dalam majlis ilmu yang menceritakan tentang kitab Allah. Dalam kitab Allah ada cerita tentang Allah. Dalam kitab Allah ada cerita tentang Nabi Muhammad. Dalam kitab Allah ada cerita tentang agama Islam. Aku beriman dan aku membenarkan apa yang aku dengar daripada kitab Allah. Maknanya majlis ilmu yang kita main ni tuan-tuan menjadi jawapan kepada soalan malaikat Munkar dan Nakir. Pasal itu baginda Nabi SAW ketika mana nak orang pi habaq kat Nabi, kata mai daripada tempat yang jauh. Abu Ubaidah dia pergi jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya mai ni pasal mai nak duduk dalam ilmu, nak duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata marhaban bi talibil ilmi. Nabi kata selamat datang kepada orang-orang yang datang menuntut ilmu. Lalu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata barang siapa yang menempuh satu jalan, barang siapa yang boleh meringankan kaki dia untuk keluar pergi cari ilmu, yaltamisu fihi ilma, dia keluar pergi cari ilmu, sahalallah, sahal ni makna dia Tuhan permudahkan perjalanan dia pergi mana, iaitulah pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang rendah, kita duduk dalam majlis ilmu, tetapi bersyukur kepada Allah. Pasal dalam ramai-ramai manusia, Allah Ta'ala memilih kita untuk terus berada dalam majlis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan, banyak-banyaklah kita bersyukur pasal kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Satu benda yang saya takkan lupa untuk nak pesan kepada semua orang. Mana tempat saya pergi, saya akan pesan kepada semua orang. Tuan-tuan, bukan hanya kita duduk dalam majlis ilmu, tetapi ada satu kumpulan yang disebut sebagai malaikah sayyarah. Iaitulah satu kumpulan malaikat yang depa ni kerja depa, Allah Subhanahu wa taala suruh pi cari mana ada majlis ilmu, hampa pi duduk dalam tu. Maka malaikat ni akan cari mana ada majlis ilmu, depa akan duduk dalam tu. Sehingga kan kata Nabi SAW, Nabi kata wa innal malaikata latad'u ajnihataha riddan bima yasna. Nabi kata sesungguhnya malaikat depa mai ni bukan mai saja. Depa mai ni bukan mai duduk saja dengan kita, tetapi depa mai, depa membuka sayap-sayap mereka. Latad'u ajnihataha, depa buka sayap-sayap depa riddan bima yasna, dan mereka meredai apa yang kita tengah duk buat sekarang. Apa dia? Allazina yadhkuruna Allah. Kita tengah mengingati Allah. Kita tengah bertasbih kepada Allah. Kita tengah mengingati Allah Ta'ala. Kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, kita ingat Allah Ta'ala. Malaikat inilah yang meletakkan sayap di kalangan kita. Hatta as-sama, sehinggalah sampai kepada langit dunia, kata Nabi SAW, redanya para malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan, ambil kesempatan ni. Jangan kita jadi manusia yang rugi.
kita mai ke majlis ilmu, kita rugi pasal apa ustaz? Kita rugi pasal kita tidak berdoa ketika mana malaikat sudah dekat bersama dengan kita. Doalah apa saja yang kita mau dan doa itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Qudusi, Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana pergiliran ataupun shift di antara malaikat pagi dengan malaikat malam. Yang waktu pagi mereka akan bertemu ketika mana pertukaran shift, pertukaran tugas mereka adalah pada waktu subuh. Dan mereka akan bertemu pada waktu asar pula, pertukaran di saat itu. Sebab tu Nabi SAW dia suruh kita jaga dua semayang ni, antara dia semayang subuh dan juga semayang asar. Pasal semayang subuh dan semayang asar adalah tempat pertemuan di antara dua malaikat, antara dua kumpulan malaikat, malaikat waktu siang dan malaikat pada waktu malam. Dan malaikat ni tuan-tuan, bila mereka dah habis buat kerja atas dunia, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan tanya kepada mereka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Qudusi itu. Tuhan tanya kepada malaikat, kepada mereka, min aina ji'tum wa huwa a'lam. Hampa mai daripada mana? Sedangkan Tuhan tahu kata mereka ni mai daripada mana. Lalu mereka kata kepada Allah Subhanahu wa taala dan jawab soalan Tuhan tu. Kami mai, ji'na, kami datang daripada hamba-hambamu ya Allah, alladzina yadhkurunak wa yusabbihunak wa yahmadunak. Kami mai daripada hamba Allah yang sedang mengingati kamu, yang sedang bertasbih kepada kamu, yang sedang membesar-besarkan kamu. Tuan-tuan tahu apa Tuhan tanya kepada mereka? Kalau macam tu, hang nak minta apa dekat mereka? Hampa nak minta apa kepada mereka wahai malaikat? Lalu malaikat menyatakan, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Dua doa nanti kita akan dapat. Satu apa dia? Ya Allah, ampunilah mereka. Dua apa dia? Ya Allah, bagilah rahmat dan kasih sayang kamu kepada mereka. Dan Allah Ta'ala membenarkan doa daripada malaikat itu. Tuan-tuan, tak rugi kita duduk dalam majlis ilmu ni. Walaupun kita berasa macam tak ada apa majlis ilmu ni. Tak rugi. Sebab apa? Benda ni dirakam, dicatat, tersurat dan tersirat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi. Oleh itu tuan-tuan, hak mana boleh duduk dalam majlis ilmu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada tajuk dan kedatangan saya pada masjid tuan-tuan ni. Kita nak cerita tentang walimatul urs. Walimah ni makna apa? Walimah ni makna dia kita buat satu kenuri. Kenuri berimpun. Itu bahasa yang mudah kita nak faham. Apabila berimpunnya di antara lelaki dan perempuan, maka kita buat kenuri. Apa dia ni tuan-tuan sekalian? Apabila terjadinya pernikahan di antara satu orang lelaki dengan satu orang perempuan, maka Nabi kata apa? Aulim walau bisyah. Nabi kata buatlah walimah, buatlah kenuri, makan-makan sikit walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu asal muasal dia. Yang kata walimah ni apa? Walimah ni kenuri. Maksud dia macam tu. Al-urus ni apa? Urus ni adalah pengantin. Sebab tu gabung sekali dia jadi walimatul urus. Macam-macam lah bahasa kita panggil kenuri menikah, kan? Kita panggil kenuri kahwin, kita panggil adalah macam-macam bahasa tuan-tuan sekalian. Apapun walimah tu kita tak pernah duk tukang. Maknanya walimah tu lah yang kita pakai. Baik, tuan-tuan, sebelum kita nak tengok apakah perkara-perkara walimah yang menepati sunnah Nabi, walimah yang menepati syariat Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok bilakah yang disunnahkan dan disunatkan bagi kita untuk melakukan walimatul urus, kenuri itu. Kenuri itu antara ulama-ulama contemporary, ulama-ulama yang terkini, dia kata berdasarkan kepada keadaan kita masing-masing lah. Kan? Berdasarkan kepada keadaan kita masing-masing. Kita nak buat bila, kita nak buat waktu akad nikah, hari tu juga nak buat kenuri, hari tu juga nak akad nikah, silakan, tak ada masalah. Lepas tu kadang-kadang orang buat hari tu akad nikah, lepas tu 3-4 hari lepas tu baru kita buat kenuri. Tetapi sunnah baginda Nabi SAW, kebanyakan Nabi menikahi isteri-isteri dia bila Nabi buat walimah selepas daripada dukhul, selepas daripada berlakunya persetubuhan di antara lelaki dengan perempuan. Itu sunnah Nabi SAW. Kita pula mai belah-belah orang Melayu ni dia jarang buat macam tu.
Bila dah akad nikah apa semua, mak nanti pesan, hampa jangan duduk sekali lagi, biar kenuri lu hampa duduk sekali. Pasal apa? Pasal lagi hilang seri dia kata. Hak tu mau duduk cari tiang seri katuk kepala dia. Sebab sunnah Nabi dia tak ajak macam tu. Sunnah Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Silakan, ba'da dukhul, itu sunnah. Tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Kalau tak mau pun tak ada masalah. Cuma jangan kita duk pi menjadikan benda yang halal tu sebagai haram. Jangan duk pi kata pula, kata, hang jangan duk ni, hilang seri ni. Makna hilang seri tu apa? Makna dia benda ni hampa tak boleh duduk sekali lagi. Hampa duduk asing dulu. Nanti bila dah kenuri kenara malam tu, hampa nak buat apa, hampa buat. Dah, agama tak ajak macam tu. Agama ajak apa? Ba'da dukhul, selepas daripada dukhul, maka silakan. Buat, tak ada masalah apa. Itu cerita muasal dia kalau kita nak ambil daripada segi sunnah dia. Nombor satu, pegang tang tu elok. Tentu ada tang ni pun pesanlah. Nanti anak-anak kita nak menikah, cucu kita nak menikah ke apa, abang macam tu. Mau duk ada petua-petua hak lain pula duk abang ni, tak mau duk pakai petua tu, kita pakai hak sunnah Nabi SAW. Itu nombor satu. Sebelum daripada tu, waktu akad nikah pun, sudah pastilah kalau kita nak walimah kita ini, walimah yang menepati sunnah, yang menepati syariat Allah Ta'ala. Waktu akad nikah pun kita nak kena jaga bagi betul-betul. Tuan-tuan, hari ni orang pakai duduk dicampur goi dengan adat apa semua. Ada adat yang dibenarkan oleh agama dan ada adat yang tidak dibenarkan oleh agama. Waktu kita nak pergi Minang, tuan-tuan sekalian, yang menjadi adat yang tidak dibenarkan oleh agama, malah adat itu membawa pula kepada kesyirikan, membawa pula kepada kekufuran. Yang ni tuan-tuan pun tahu dan famous benda ni. Nak pergi Minang ya, bewak pula buat lintas hormat pula bawah tayar kereta kita. Berhenti mengejut, patah balik. Kata ketua rombongan, dia kata pasal apa tuan? Hampa tak nampak bewak lalu tu? Sampai bewak lalu, bewak pun berhenti. Bewak kali-kali, siapa bewak sebenarnya? Bewak pula tanya, siapa bewak? Kita pun say lah apa. Agama tidak pernah mengajar manusia tentang say, malang dan sebagainya. Tuan-tuan ingat elok satu tu. Kita kata hari ni say berarti aku haram, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah Ta'ala terus terang habang kepada kita, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Maknanya Bani Adam kalau dia keluar daripada perut mak dia, dia mai atas dunia ni, tidak ada istilah malang, tidak ada istilah say, tidak ada satu istilah pun yang menyatakan dia ni adalah orang yang tidak baik, kerana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita yang duk pergi letak hari ni malang lah aku, hari ni say lah aku, hari ni celaka lah aku. Tidak ada, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu satu, waktu akad nikah. Bila dah akad nikah apa semua, kalau nak menepati syariat, pakai bagi elok. Ni pakai jenis baju ketat lah apa semua, hak laki, tak apalah cara laki. Kan? Walaupun dia pakai baju nampak padat, dia bukan sampin juga, beda tutup-tutup ya. Boh dengan kerih apa semua, kerih dua depan punya kerih dia ambil tak mana tahu. Kerih tu kira kali terkena dengan kepiah naik qadhi apa semua, masalah kat tu pun. Kan? Hak perempuan tu kena jaga bagi elok. Dia kira nak pakai serupa dengan ikan duyung punya pakai. Kan tuan? Oh, kalau boleh pakai serupa dengan ikan duyung. Sampai dia nak berjalan pun tuan-tuan, berjalan antara 2 inci hingga 3 inci lah satu langkah dia tu. Sikit-sikit serupa dengan orang pakai baju apa, orang panggil baju Jepun tu kan, jalan sikit-sikit lagu tu. Agama tak ajak lagu tu. Lepas tu mai duduk pula, duk bersimpuh pula, mai duduk. Nak duduk tu pun seksa, tuan-tuan sekalian. Nak duduk kena pegang orang untuk dia nak duduk tu. Nak mangkit pula, celah-celah duduk tu cari pula kain tu, tak naya kah? Agama pula, tuan kan, agama tengok benda-benda macam tu. Lepas tu pula kain tu labuh, tuan-tuan. Cerita tentang labuh ni Islam dah habaq lama dah. Kalaulah perkahwinan dulu dan juga pemaisuri dan raja-raja dulu sebelum Islam main ni. Tuan-tuan tengok kain mereka banyak mana orang duk pegang. Baju mereka tu mereka pakai dah kain hak duk melabuh tu. Kadang-kadang 3-4 orang punya belakang duk pegang. Mereka ni pegang kain ke, mereka pegang kain sejadah hak panjang tu. Orang, dia berasa bangga. Dia panggil budak-budak nanti duk pegang. Agama tak ajak benda macam tu. Yang ni nak tahu ni, sebelum kita nak masuk walimah tak habis lagi. Masa ada lagi 15 minit. Jadi faham tak? Dah masuk lah apa semua tu, tak apalah akad nikah bagus apa semua. Habis-habis akad nikah ada pula acara-acara membatalkan ayat semayang pula. Tuan pernah dengar tak acara membatalkan ayat semayang? Ustaz mana yang duk ajak ni suruh batal ayat semayang ni?
Agama tak ajak batal ayat semayang. Agama suruh jaga ayat semayang. Sentiasa duduk dalam keadaan berwuduk. Oh, pi batal ayat semayang pula. Kalau kata nak buat acara bubuh cincin, habaq tu sudah. Acara bubuh cincin, cukup. Jangan duk guna acara membatalkan ayat semayang. Satgi orang nampak kata dalam agama ada benda tu. Inilah orang yang telah mengguna dan menyalahkan nama-nama agama. Dia bubuh cincin, bila dah bubuh cincin cium tangan, bila cium tangan cium dahi, tak apalah cium dahi. Tuan-tuan, tak tahulah sahabat cerita betul tak betul, wallahu taala alam. Cium mulut pun ada lah ni. Cium pula depan naik qadhi hak bini meninggal 6 bulan lepas. Naik qadhi pula kena covid pula jelah tu sesema. Cium mulut, keluar belon kat luar hidung naik qadhi tuan. Jangan buat perangai gitu. Kita kena pesanlah benda-benda gitu kena habaq. Hang jangan dia buat leceh aku ni orang kaki masjid ni. Satgi hang buat tak elok aku nama aku juga buruk. Tuan-tuan kena habaq dekat anak-anak ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Betul pula tuan-tuan sekalian. Tak apalah alhamdulillah. Tapi dia jadi trend lah ni. Bila dah habis akad nikah apa semua, dia pula pergi semayang 2 rakaat pula je lah tu. Tak apa nak orang semayang dulu. Baguslah semayang lah. Daripada dulu ni tak ada semayang langsung. Semayang bila 2 rakaat. Bagus. Tapi masalah dia nak tanya, ayat semayang ambil ke tak? Habis lagu semayang, lagu duk kalih, tak tangan atas kepala, lagu duk baca doa. Lepas tu kawan hak perempuan tu pun lagu duk angguk-angguk. Tuan sekalian. Bila kita tanya pula tadi hang baca apa? Tak baca apa saja, aku kumat kamit mulut. Kan, dan itu jadi benda-benda macam tu. Tak apalah, silakanlah benda tu. Cuma jangan kita buat tidak ada ilmu, jadi benda tu jadi tak elok. Baik, yang tu sikit lah. Sikit tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula tentang walimah ni, ada beberapa poin penting yang boleh saya kongsikan di sini. Kalau kita nak walimah kita itu walimah yang menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 1, bagi orang yang nak buat walimah, bagi nak buat majlis perkahwinan, yang pertama dia kena tahu pasal apa kita buat majlis perkahwinan. Niat dia itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut kata niat ibadat, kita habaq kata hang nak buat kenduri, hang tahu tak niat hang nak buat kenduri ni apa? Hang tahu tak tujuan hang nak buat kenduri ni pasal apa? Tujuan aku nak buat kenduri ni pasal apa? Pasal nak ibadat pada Tuhan. Bila nak ibadat pada Tuhan, takkan dia nak selit benda-benda maksiat masuklah ibadat. Ini nak kena tahu tuan-tuan. Kan? Kalau dia tahu kata benda tu ibadat, takkan kita nak selit benda-benda maksiat dalam ibadat tu. Macam kita main ke masjid, kita main nak semayang, kita main nak beribadat, kita main nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, takkan dalam waktu yang sama kita nak buat benda-benda tak elok. Tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan tahu ni rumah Allah Taala, takkan kita nak pergi cerita tentang orang, takkan kita nak pergi buka aib orang, takkan kita nak pergi buat benda-benda yang dikatakan benda yang maksiat ni. Sudah pastilah tidak. Pasal apa? Pasal kita tahu lah ni kita duduk dalam buat ibadat. Sama juga dengan orang yang nak buat kenduri kahwin ni. Dia tahu kata kenduri kahwin tu ibadat, takkan dia nak selit benda-benda maksiat dalam tu. Masalah dia, bila selit benda maksiat dalam kenduri kahwin tu, nampak sangat kata dia tak tahu, kata dia tengah buat ibadat. Nombor 1. Maknanya, kalau kita nak buat satu walimah yang menepati syariat, tidak bertujuan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala ibadat. Bukan pasal nak tunjuk ke orang. Pasal kadang-kadang tuan-tuan, benda ni jadi di kalangan masyarakat kita. Dia tengok adiran sebelah buat besar, buat di dewan, buat dengan kemas, dengan makanan dia hebat apa semua, orang pakai duk puji, dia sudah berasa hati. Dia kata tak apa, kali ni waktu kenduri kita buat lebih daripada mereka. Maknanya dia buat dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk, bukan dia buat untuk melaksanakan ibadat kepada Allah. Bermula daripada tu tuan-tuan. Yang kata barakah, yang kata keberkatan, bermula daripada tu. Sebab tu kita nak kena buat daripada awal. Bukan bila dah habis dah baru nak minta barakah dah. Mula-mula sekali langkah kita, sudah pastilah kita mencari keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, dalam kita nak buat walimah juga, hindarilah diri kita daripada melakukan perbuatan syirik dan khurafat. Tapi jumpa bomo mana tak tahu, bomo tampak boya ke apa ke, dia jumpa, dia sudah tanya, hari apa yang saya sesuai untuk nak buat kenduri ni? Bomo duk tengok-tengok, nampak hari ni tak apa nak cantik dengan tarikh dia apa semua, takut sekali jadi benda tak elok ke hang. Dia sebut lagu tu syirik.
Disebut benda tu khurafat lah. Boleh faham tuan sekalian? Pasal apa? Kotlah dia kata lah ni tak apa nak cantik kalau hang buat kenuri. Pasal lah musim hujan, takut tengah-tengah buat kenuri, sagi ayak naik atas pelamin. Contoh dia lagu tu lah. Lagu tu tak apa. Tapi dia kata dak. Dia kata ada tarikh tu tak apa nak sesuai. Dia kata sagi mai benda-benda tak elok mai, sagi duk mai kacau kenuri hang apa semua. Benda yang kita pun dengar tak apa nak faham ni, benda tu benda kita mau tinggal buang tuan-tuan. Boleh faham lah? Cerita dia macam tu. Kadang-kadang benda macam ni lah kita mendatangi dukun, mendatangi sihir. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sebut, Nabi kata barang siapa yang telah mendatangi sihir, fasaddaqahu falam tuqbil salatahu 40 lailah. Nabi kata man atakahinan, siapa-siapa yang datang bertemu dengan kahin. Kahin ni siapa? Iaitulah bomoh yang menggunakan perantaraan. Bomoh hak karut-marut ni. Bomoh ni pun ada hak betul. Sebab bahasa kita orang Melayu ni kadang-kadang bila kita panggil bomoh, tuan-tuan sekalian, kalau bahasa Arab dia kata tabib. Tabib ni doktor kan. Bahasa orang putih dia kata doktor. Bahasa kita nak kata doktor juga. Jadi kita nak kemas dengan bahasa kita panggil lah Tok Bomo. Tok Bomo ni ada bomo urut, ada bomo yang pandai berubat, ada betul lah. Tapi hak duk jadi masalah bomo-bomo yang mengambil kesempatan ni. Dia menggunakan benda yang lain untuk dia mengaut keuntungan. Duduk guna jin dan perantaraan dan sebagainya. Bomo yang macam ni lah yang Nabi kata man atakahinan, siapa yang datang bertemu dengan bomo, fasaddaqahu, dan dia membenarkan dan dia percaya apa yang bomo tu kata, tidak akan diterima semayangnya 40 hari 40 malam. Hadis yang lain Nabi kata juga, barang siapa yang mendatangi bomoh dan juga membenarkan apa yang bomoh tu sebut, maka dia telah mengingkari akan kerasulan Nabi SAW. Berat tuan-tuan, mengingkar Nabi ini berat. Kan? Maknanya dia tidak mengiktiraf Nabi SAW. Lepas tu pula yang ketiga adalah mengelakkan daripada melakukan maksiat ketika mana walimah itu berlaku, walimah itu sedang berjalan. Kita mewujudkan suasana yang boleh membawa ke arah berlakunya maksiat itu. Ikhtilat, percampuran di antara lelaki dan perempuan. Dan juga pakai pakaian, tuan-tuan. Hak mai kenuri ni dia bukan nak makan kenuri sangat. Kadang-kadang nak memperagakan baju hak depa tu. Mai dengan baju pun nampak lebih daripada pengantin lagi. Pengantin pun tak pakai macam tu, tapi depa pakai macam tu. Dengan ketat, dengan apa-apa semua. Kita pula jadi duk bangga pula. Orang kata haji, kemai haji. Awak, yang kata hajah ni. Kalau tengok daripada belakang, nampak siapa dengan umur 20 tahun tu. Tapi mai tengok daripada depan, memang tahu umur 70. Dengar lagu tu dia jadi bangga. Makan nasi pun telan sekali dengan pinggan-pinggan. Pasal orang bangga punya pasal. Rupanya dia bangga di atas kemaksiatan yang telah dibuat oleh ahli keluarga dia. Yang ni kita nak kena tahu lah tuan-tuan. Tengok isteri kita, tengok anak-anak kita, termasuk dengan kita juga. Sebab kita tak mau mencemari keberkatan majlis orang lain. Kalau orang-orang hak mengaji, tuan-tuan sekalian, di banner masjid tu dia dah tulis dah, di banner walimah tu dia dah tulis dah. Semoga tuan-tuan datang membawa keberkatan dalam majlis kami. Oleh tu pakailah pakaian hak bagus-bagus sikit. Dalam kad tu belum berani kita buat. Buat lagu tu pakai tak main dah. Itu cerita dia. Saya tengok ada 2-3 orang kawan-kawan kita ni. Mereka bukan ustaz pun, tapi mereka ada kesedaran Islam. Bila mereka nak menikah, mereka buh yang tu. Dalam kad mereka tu kami menjemput tuan-tuan. Semoga tuan-tuan datang menyerikan majlis kami. Dan kami berdoa mudah-mudahan keberkatan ke majlis kami. Tolong pakai pakaian hak elok apa semua. Mereka habaq macam tu. Kita bila kita tengok-tengok, yang ni lebih bermanfaat. Boleh tuan-tuan? Aku tak apa nak angguk betul tak? Baik, yang keempat, kenuri kahwin juga. Jangan kita memilih-milih orang yang akan datang ke tempat kita. Maksud dia pilih tu macam mana? Kita pilih tu tak apalah, kita jemput-jemput tu tak apa. Cuma jangan kita pilih hak mana jemput, hak kaya-kaya, hak miskin-miskin kita jangan jemput. Pasal apa? Pasal hak miskin ni kadang-kadang sampui surat yang kita duk rauk ke tangan kita tu RM1 ya. Hak kaya-kaya ni kurang-kurang RM10, kurang-kurang RM15, kurang-kurang RM50. Kita duk fikir macam tu. Jadi tak berbaloi dengan kenuri hak kita bagi kat mereka. Sedangkan tuan-tuan, Nabi SAW
dia lebih mengutamakan orang-orang golongan yang tidak golongan yang orang kata golongan kebanyakan ni Nabi lebih utamakan tu. Sebab itulah dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, seburuk-buruk makanan, Nabi kata, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang di dalam satu walimah yang diundangnya orang-orang yang kaya dan terhalang daripada orang-orang yang miskin. Tu hadis Nabi. Maknanya makanan yang kita buat walaupun sedap, tapi itulah Nabi kata seburuk-buruk makanan. Pasal apa seburuk-buruk makanan? Pasal kita hanya mengundang orang-orang kaya, sedangkan kita menghalang orang-orang miskin untuk hadir ke dalam walimah kita. Jaga tuan-tuan. Nak keberkatan, kita nak walimah yang sama dengan syariat agama, jangan kita pilih-pilih. Patutnya kita dahulukan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berada, itu lebih baik. Dan yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini, tuan-tuan, kita tengok dalam mana-mana kenuri kenara kita, hiburan kita tidak dapat dipisahkan dengan kenuri kenara. Dia masuk jadi rukun yang ke-6 pula dari rukun nikah ni. Kan? Rukun 1, suami, laki, perempuan, saksi, lepas itu ijab qabul lah apa semua dalam 5 rukun tu. Nombor 6 pula dia kata hiburan, dia kata. Modok ada juga hiburan. Sampai kita pun tuan-tuan sekalian sakit kepala, nak makan pun tak berasa. Dia dekah sikit punya dekah. Kita tanya orang mai mana? Doa tak habis-habis. Dekah dengar. Jumpa tuan rumah lagu duk garu kepala pasal dia duk sembahyang kali dengan kita Masjid Tasik Kelugok ni. Dia kata budak-budak yang mau ni hiburan-hiburan. Budak apa dia yang udah 3 bulan lepas dah. Dia kata budak-budak. Tuan-tuan nampak benda macam ni? Allahu Akbar. Saya teringat macam mana satu orang, Syekh Abdul Wahab, Tuan Guru Haji Abdul Wahab, Pondok Penanti. Dia tuan-tuan sekalian, walaupun zaman-zaman dia dulu Syekh Tahir Jalaluddin, zaman-zaman pondok dulu waktu tu di Pulau Pinang ni, kalaulah mereka pergi tengok-tengok ada karaoke ke, ada lagu ke apa, Tok Guru ni dia tak masuk dah. Dia kira kalih pikuk lain. Tapi yang kata Tok Guru Haji Wahab ni, kan, Pondok Penanti tu, dia pergi kenuri tu. Walaupun dekah dia pergi. Dia pergi panggil tuan rumah. Dia kata, awak slow sangat. Dia tahu tu. Tuan rumah berlagu, Tok Guru kata slow. Pergi pederas sikit lagi. Lagu ni macam best ni. Dia kata apa tu? Tuan rumah dia pun betul, bukan betul bendui, memang betul pembaris. Lagu duk pergi abang kat DJ mau duk dekat lagi. DJ pun kata habis dekat dah, habis dekat. Tok Guru habis dekat. Dia kata tak berasa apa, tutup buang dia kata. Lagu duk garu kepala, dia kata terbodoh ya aku pun dengan duk percaya. Lah kali macam tu perangai dia tu. Tuan-tuan nampak tak kata Tok Guru hikmah dia bagi tu. Dia tak kata benda tu tak betul pun, dia tak marah apa hingat buat maksiat dak. Dia kata awak slow sangat. Dia kata bagi dekat sikit. Mau duduk pulai tu biar meletup pun tak apa. Janji dekat. Tuan-tuan. Tuan-tuan berani buat gitu. Buat itu kena halau ke tak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingatlah, kita nak buat hiburan, nak berhibur tu tidak salah. Kerana hiburan tu seni dalam agama. Agama mengiktiraf hiburan. Satu hari tuan-tuan sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW yang tu jatuh pada Aidul Fitr, iaitulah hari raya fitrah. Dalam rumah Nabi ada wanita Ansar yang sedang melagu-lagukan nasyid di saat itu. Dia duduk lagu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia masuk rumah Nabi. Dia masuk dia kata syaitan. Dia kata, ni semua setan ni. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, setiap kaum ada hiburan dia, Nabi kata. Biarkanlah mereka dengan hiburan mereka. Sebab hari ini hari raya, hari kita nak bergembira. Biar pergi, nak hiburan pun tak apa. Cuma Nabi tegur, di antara lafaz ataupun lirik-lirik dalam lagu tu, mereka memuji Nabi SAW yang melebih-lebih. Sehingga kan Nabi kata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi kata, jangan hampa puji aku lebih-lebih seperti mana Nabi Isa Al-Masih dia dipuji oleh kaum dia sehingga kan dia diangkat menjadi anak Tuhan. Nabi tak mau macam tu.
Takut hampa duk puji aku lebih-lebih. Tak pergi mai golongan lepas daripada aku. Mereka tak kenal siapa aku. Mereka duk kata pak. Mereka duduk puji dia ni. Puji dia ni. Takut nanti Nabi tu. Yang seorang Nabi. Oleh kerana dapat pujian yang lebih. Nabi diangkat menjadi Tuhan. Ataupun menjadi anak Tuhan. Itulah sejarah kepada munculnya berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir ni tuan-tuan. Dia main daripada Latta, dia main daripada Uzza, daripada Manna, dia main. Mereka ni semua adalah orang-orang yang soleh pada zaman tu. Tapi bila mereka dah meninggal, lepas tu mereka dibentukkan dalam bentuk patung. Pasal generasi lepas tu nak mengingati orang-orang soleh ni. Mai generasi turun daripada turun-temurun mereka ni dah mula tak kenal dah siapa ni. Pak kami dulu amat memuja mereka ni. Pak kami dulu amat memuji mereka ni. Bila mai keturunan, bila mai cucu, bila mai cicit dan sebagainya, dia tak kenal dah. Dia duk ingat ini mungkin boleh bagi apa-apa kuasa. Lepas daripada tu mereka diangkat menjadi berhala-berhala untuk disembah. Boleh faham tuan sekalian? Jadi takut macam tu. Nabi sebut macam tu. Baik, yang seterusnya tuan-tuan. Kenuri yang ketujuh. Kenuri yang kita nak. Kenuri yang ada syariat. Kenuri yang menepati syariat. Iaitulah menghindarkan pembaziran. Berdasarkan kepada kemampuan kita nak buat kenuri. Kita ni ada satu istilah kita kata apa? Biar lebih tak apa, jangan tak cukup. Tu istilah tu. Tu tuan-tuan, ukur baju di badan sendirilah. Banyak mana kita panggil orang, selalunya ayah-ayah kita kaki masak ni dia tahu. Kan, berapa orang nak panggil kad hang buat banyak mana? Buat 1,000. Okey, kad 1,000 kira-kira apa semua lah, PKP lah apa semua lagu tu kira-kira banyak ni sudah. Saya kalau tak cukup tak apa, kita top up bila dengan cakotiau ke dengan apa semua. Selesai tuan sekalian. Kadang-kadang orang nak main kat kita bukan nak makan sangat pun, dia main nak berjumpa kita ya. Dia main salam-salam, dia kata tak apa aku nak pergi tempat lain pula. Oh iya ke? Hang hari ni berapa? Dia kata ni masuk dengan hang ni dekat 36 kenuri, 36 kenuri. Aku berjalan pun melelong lah hang tahu tak? Tuan-tuan, bukan nak makan sangat pun. Dia pun nak makan apa? Dia main rumah kita berpukul 4 dah. Pipi tengok tinggal nasi dengan minyak ya. Kuah pun habis dah, tinggal minyak ya. Nak makan apa dah? Kalau makan tu memang ambil hati sungguh lah. Tapi tak makan pun kita jangan duk berasa lah. Macam tu lah juga kita. Tuan-tuan. Jadi ingat, jangan kita istilah yang kita guna biar tak cukup, biar berlebih daripada tak cukup. Takut lebih tu pasal mana? Lempak buang betul. Kalau lebih tu ada orang makan, alhamdulillah. Jadi itu pembaziran tuan-tuan sekalian. Yang kata setan ni dia nanti akan kacau. Tuan-tuan pernah dengar bagaimana setan ni qad aisa. Setan ni dia ni berputus asa. Untuk apa? Untuk nak bagi anak-anak Adam ini terjerumus dalam maksiat ketika mana mereka sudah berkahwin. Bila menikahnya anak Adam ni, setan ni dia berasa, ya Allah, putus asa pada diri dia ni. Tetapi dalam hati dia akan terus menggoda mereka ni. Tak apa, hampa dah menikah, okey, tak ada masalah. Aku tak boleh nak kacau hampa daripada satu pintu ni. Aku akan kacau daripada mana? Daripada pembaziran pula. Yang kata setan, dia takkan berhenti untuk nak kacau kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Inna syaitana qad aisa bi'ibadihi al-musallun. Setan dia berputus asa untuk mengganggu orang-orang yang nak semayang. Sebelum nak semayang tu dia kacau macam-macam. Dia kacau satgi, dia main kacau nak terkencin lah. Kita dah masuk bila ayak kencin, pergi habis ambil ayak semayang apa semua. Keluar main dia kacau pula nak bagi terberak. Macam-macam. Kita nak semayang ni ada saja benda tu. Lepas tu kita dah habis ayak semayang, kencing, berak dah habis. Duduk dah di saf tu. Baru gaya nak angkat Allah. Dia main kacau pula di kepala. Kunci motor tinggal di motor pula. Dia jadi macam-macam. Sampai kita pun duduk pening kepala. Awak jadi macam ni. Tiba-tiba kita dapat solat Allahu Akbar. Maka Nabi kata apa? Inna syaitana qad aisa. Sesungguhnya setan itu dia berputus asa dengan orang yang telah solat. Walakinna fit tahrishi bainahum. Yang tu yang kita takut. Bila setan putus asa dengan orang dah solat, setan akan cari jalan juga. Macam mana aku nak bagi pecah belahkan orang-orang yang solat? Nabi kata walakinna fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan dia akan memecah belahkan orang-orang yang bersolat. Tuan-tuan, berapa banyak di kalangan kita hak semayang tapi duk bergaduh sama-sama. Semayang satu imam, semayang satu waktu, semayang satu masjid, tapi dia kumpulan lain, kami kumpulan lain.
Dulu waktu duduk salam, bila duduk salam, main tang dia, lagu duduk lab pergi tempat lain. Kawan tu pun lagu duduk lab pergi tempat lain. Padahal kita semayang sama. Tapi kita fikir pasal apa jadi macam tu, tuan-tuan. Maknanya kita sudah berada dalam jerat syaitan yang telah mengena kepada diri kita. Banyak-banyaklah kita muhasabah. Baik, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak walimah kita, walimah yang berdasarkan kepada syariat. Sikit 2-3 minit kita sebut, tuan-tuan. Iaitulah, tuan-tuan, selalunya jarang orang sebut. Orang duk sebut tahniah. Kita tukarlah. Tahniah ni dah lama kita guna daripada dulu dah. Jumpa tuan rumah, barakallahu fik. Itu hadis Nabi. Jumpa tuan rumah, Allahu yubarik fik. Itu cerita ada macam tu. Baru dia nampak kita, orang mengaji ni. Memanglah aku mengaji, hang pun mengaji. Itulah ucapan yang terbaik aku nak bagi ke hang. Boleh faham? Kawan hak dapat barakallahu fi, dia nak kata apa pula? Dia kata wa barak. Sama juga pada hang. Ataupun amin. Amin pun dah cukup. Kan ni bibi minta maaf banyak-banyak, terima kasih banyak, tahniah lah apa semua. Ayat tu kita dah guna dulu dah. Cerita dia kita berjumpa, barakallahu fik. Nak cantik lagi, pi jumpa pula mempelai. Ataupun pi jumpa, bukan mempelai, bahasa kita panggil apa? Mapelai, kan? Mempelai ni dah mapelai, kan? Jumpa mapelai, mai sini. Barakallahu lakuma. Baca yang tu pula. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan dalam perkahwinan kamu berdua. Nampak atas sekalian? Sebab berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dalam sunan yang lain, doa dia barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nampak macam panjang. Kita baca barakallahu lakuma. Cukup. Ataupun barakallah. Dah. Itu kita nak dapat keberkatan. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW dia selalu juga Nabi duk baca juga doa ni untuk nak mendapat keberkatan, untuk nak bagi perkahwinan kita itu perkahwinan yang mendapat barakah daripada Allah. Nabi baca Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Yang tu baca dekat-dekat macam doa nak makan ya. Kan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Kan, ya Allah berilah keberkatan kepada mereka. Maknanya majlis tu pun bagilah keberkatan kepada mereka. Lepas tu fima razaqtahum, dengan apa yang telah engkau kurniakan kepada mereka ya Allah. Waghfir lahum, ampunilah mereka kok ada salah mereka dalam menjalankan ataupun mengadakan walimah. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Itulah di antara dia yang saya boleh huraikan sikit. Panjang lagi cerita dia buat walimah ni banyak tuan-tuan sekalian. Jadi dekat itulah berdasarkan apa yang kita telah bincangkan dan juga apa yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat insya-Allah. Sekian dan demikianlah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian andainya terkasar bahasa, terlajak bicara, terlanjur kata, kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid kerana sudi menjemput saya bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.